Okey, jadi untuk orang yang ada penyakit sklerosis berganda ni, dia terjadi sebab sistem keimunan dia ataupun sistem pertahanan badan dia ni pergi serang saluk myelin dalam otak tu. Dan dia juga pergi serang saraf-saraf tunjang. Kamu ingat lagi tak apa fungsi saluk myelin, kelas? Ingat lagi tak? Siapa ingat fungsi saluk myelin? Tak ingat dah? Tak ingat dah, kita ada axon, okey. Lepas tu kita ada badan sel kat sini, okey. Kita adalah ni dendrit. Okey, kita ada dendrit. Lepas tu kat sini kita ada saluk myelin. Lepas tu kat sini kita adalah ni bongo sinaps kita ni. Apa fungsi saluk myelin ni? Tak ingat dah ke? Membekalkan nutrien kepada akson. Okey, dia membekalkan nutrien. Lagi, selain daripada membekalkan nutrien, dalam buku teks awak tu ada. Melindungi neuron daripada kecederaan. Dia melindungi neuron daripada kecederaan sebagai penebat dan dia juga boleh mempercepatkanlah, membantu mempercepatkan penghantaran impuls sebab di tengah-tengah dia ni juga ada nodus ranvier. Kalau tak ada saluk myelin, maksudnya nodus ranvier kita juga tak ada. Jadi, apabila sistem keimunan ni dia pergi serang saluk myelin ni, saluk myelin kita akan rosaklah, dia akan menjejaskan penghantaran impuls. Jadi, tengok ni, kerosakan saluk myelin dia akan menghalang penghantaran impuls dari dan kepada otak. Jadi orang sklerosis berganda ni selalunya simptom-simptom dia ni dia jalan tak tegak lah. Okey, membongkok. Lepas tu dia ada masalah dari segi pertuturan. Dia tak boleh nak bertutur dengan lancar lah sebab dia punya impuls pun tak boleh berjalan dengan efisien, dengan lancar. Itu sklerosis berganda. Okey. Dan untuk pengetahuan awak, okey, kalau kita dapat sklerosis berganda ni dia tak ada cure lah. Okey, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan otak ni kebanyakannya dia tak ada penawar, dia tak ada ubat lagi setakat ni. Tak setakat ni lah, tapi kalau awak jadi doktor, esok-esok mana tahu awak boleh jumpa ubat. Okey, jadi saintis boleh buat kajian mengenai ubat. Okey. Tapi buat masa sekarang, okey, kebanyakan penyakit yang melibatkan sistem saraf, melibatkan otak ni dia tak ada ubat. Okey, itu penyakit yang pertama. Kita tengok penyakit Alzheimer pula. Okey. Penyakit Alzheimer, dia juga merupakan penyakit yang progresif. Apa maksud progresif tadi cikgu bagi tahu? Apa maksud progresif, kelas? Teruk. Dia bukan teruk, dia makin teruk. Okey, dia makin teruk. Dia makin teruk. Mula-mula contohlah Pak Acik ni dia kena Alzheimer. Mula-mula dia tak ingat sekejap-sekejap je dia tak ingat dia dah tutup belum pintu. Okey, dia tak ingat dia dah tutup belum TV. Mula-mula macam tu je tapi makin lama dia akan makin teruk. Okey, dia tak ingat ahli keluarga dia, dia tak ingat jalan balik ke rumah dan mungkin dia pun tak ingat dia tu siapa, nama dia apa. Okey, dia progresif, dia makin teruk penyakit Alzheimer ni. Dan seperti yang awak tahu juga, penyakit Alzheimer ni pun dia tak ada penawar. Okey. Penyakit Alzheimer ni dia menyebabkan kehilangan keupayaan untuk menakul dan menjaga diri sendiri. Cikgu-cikgu, menakul tu apa? Okey, menakul tu kebolehan dia senang kata untuk membuat keputusan lah, untuk reasoning. Okey. Dia tak boleh nak faham keadaan sekeliling dia, jadi dia tak boleh nak buat keputusan. Okey. Dan pesakit ni dia biasanya bercelaru. Okey, dia mudah lupa, dia hilang arah walaupun dia duduk tempat yang dia sangat biasa, di rumah dia sendiri. Okey. Keluar rumah, pusing belakang dah tak tahu dah nak balik rumah sendiri macam mana. Sekiranya kemerosotan otak ni berterusan, pesakit tersebut akan kehilangan kebolehan untuk membaca, menulis, makan, berjalan dan bertutur. Kalau dia makin teruk, dia nak bercakap pun susah. Okay? Sebab penyakit ni dia penyakit yang progresif. Okay. Ini penyakit yang kedua, Alzheimer. Kita tengok penyakit yang seterusnya, iaitu penyakit Parkinson.
Awak tahu tak simptom penyakit Parkinson ni macam mana? Tahu tak penyakit Parkinson ni? Tak. Lah penyakit Parkinson ni betul Haziq. Okey. Penyakit Parkinson ni dia ketar, okey, dia terketar-ketar. Okey, bukan setakat tangan lah kalau yang teruk tu, okey, seluruh badan dia boleh terketar-ketar. Okey, dia tak boleh nak kawal. Kalau kita duduk diam macam ni tapi dia tak boleh. Nak menulis pun tak boleh kalau tangan kita terketar-ketar. Nak minum air, nak pegang gelas pun susah kalau tangan kita terketar-ketar. Okey. Penyakit Parkinson ni juga dia sejenis penyakit yang progresif. Maksudnya dia semakin teruk lah. Okay? Makin lama dia akan jadi makin teruk. Mungkin mula-mula kita nampak dia macam twitching. Macam muka dia ni macam kinyit mata sikit macam tu. Tapi lama-lama dia boleh menggeletar seluruh tangan, okay, kaki dia. Mula-mula simptom dia sikit je. Makin lama dia makin teruk sebab dia progresif. Okay. Penyusutan sistem saraf yang menyebabkan anggota badan, rahang, kaki dan muka seseorang ni terketar-ketar. Pesakit juga mempunyai kesukaran untuk mengekalkan postur dan keseimbangan badan. Dia tak boleh nak berdiri tegak lah sebab dia pun terketar-ketar. Okay? Dan penyakit ni selalunya dia akan menyebabkan otak kita ni shrink. Okay? Dia akan mengecut. Penyusutan neuron pada otak tu menyebabkan otak kita tu mengecut. Okey. Tu penyakit yang ketiga. Penyakit menyebabkan sistem saraf. Okey, kita tengok pula penyakit yang keempat. Okey, penyakit Parkinson ni pun dia tak ada penawar. Okey, seterusnya adalah Lou Gehrig. Okey, ataupun ALS lah, nama dia ALS. Lepas tu, menurut pembacaan cikgu, nama Lou Gehrig ni dia dapat daripada seorang pemain baseball. Okay, cikgu pun tak kenal lah pemain baseball ni, nama dia Lou Gehrig. Okay, dia dapat penyakit ni. Jadi nickname penyakit ni adalah Lou Gehrig. Penyakit otak yang menyebabkan seseorang menjadi hyperaktif. Okay, dia jadi hyperaktif. Tidak boleh memberi tumpuan dan mudah menjadi bosan. Dia tak boleh duduk diam. Dia jadi hyperaktif. Okay. Dia juga melibatkan otak lah. Okey, seterusnya ni autism. Awak selalu pernah dengar kan autism? Autism ni yang paling common lah, okey. Anak Zarina Zaruddin tadi cikgu bagi contoh. Lagi satu, Fin Jamal. Awak kenal kan Fin Jamal? Kenal. Anak dia. Nama apa anak dia tu? Okey, anak dia Arjuna tu ke? Okey, anak dia tu ada penyakit autism ni juga. Tapi cikgu rasa di Malaysia ni ramai orang aware mengenai penyakit autism ni disebabkan ni lah Fin Jamal dan juga Zarina Zainuddin. Okey, baguslah dia meningkatkan kesedaran, dia increase awareness, okey. Sebelum ni masyarakat tak tahu apa penyakit autism. Tapi lepas dia selalu bagi tahu pasal anak dia, kita pun aware. Tapi mengenai penyakit-penyakit lain ni, Lou Gehrig, sklerosis berganda, kita tak berapa nak familiar. Tak ada orang nak meningkatkan kesedaran mengenai penyakit-penyakit tu. Tapi autism ni orang dah makin sedar. Okey. Autism ni, dia sejenis penyakit yang berkaitan dengan perkembangan sistem saraf dalam otak lah. Okey, autism ni selalunya budak ni dia lahir-lahir dia memang dah ada autism. Kalau penyakit yang atas ni, okey, Lou Gehrig, okey, Parkinson, Alzheimer, sklerosis berganda ni, masa lahir tu dia tak ada lagi, okey. Benda tu boleh ada apabila dia dah meningkat usia. Tapi autism, dia lahir-lahir tu dia dah ada autism. Dan dia tidak progresif. Okey, dia tidak progresif. Kalau daripada lahir tu, autism dia macam tu, okey, tahap contoh cikgu bagi tahap 1 hingga 10, dia tahap 2. Sampailah dia mati, dia still tahap 2. Dia tak ada makin teruk sehingga 10. Dan autism ni, dia ada spektrum. Okey, dia ada tahap dia, okey. Dia ada yang paling sederhana sehingga yang paling teruk lah. Dan untuk pengetahuan awak ni info tambahan, autism ni dalam patient yang ada autism ni dia ada satu dipanggil Savant syndrome.
Okay, Savant syndrome. Ni special case. Tak semua pesakit autism dia ada sindrom ni. Sindrom ni, kalau pesakit autism dia ada sindrom ni, dia ada kebolehan, dia genius. Dia pandai. Awak pernah tengok tak cerita Good Doctor? Pernah. Good Doctor tu kan dia punya, apa tu? Dia punya hero Sean. dalam cerita. Sean Murphy. Dia autistik ke? Dia ada Savant syndrome. Okay. Dia bijak, okay, dia genius dalam bidang dia, tapi dia masih ada kekurangan lah, dia punya social skill kurang, okay, dia tak faham bahasa tubuh kita. Kalau kita faham, kita tengok orang tu berkerut kening, okay, maksudnya orang tu tak faham, okay. Kalau tak senyum, maksudnya orang tu marah. Tapi untuk orang autism ni, dia tak faham lah benda tu, dia tak ada social interaction. Walaupun dia genius sekalipun, dia masih ada kekurangan dari segi sosial tu. Okay. Dan autism menyebabkan seseorang individu menghadapi masalah berkomunikasi dan berinteraksi. Macam cikgu tak belajar untuk siapa-siapa yang nak ambil kos ataupun kos pendidikan macam cikgu ni, kita tak belajar sangat mengenai anatomi dalam otak ni. Kita belajar sikit-sikit je. Tapi kita belajar mengenai karakteristik macam autism ni. Cikgu ada satu subjek dekat universiti, tajuk dia Educational Psychology. Okay. Dan antara penyakit yang cikgu belajar dalam subjek tu ni adalah autism lah. Okay, autism ni kenapa cikgu kena belajar? Kenapa cikgu-cikgu ataupun siapa-siapa yang nak ambil kos pendidikan dia kena belajar? Sebabnya kebanyakan ibu bapa ni, dia tak sedar yang anak dia ni ada autism. Okay, kadang-kadang ibu bapa ni, dia tak nak terima yang anak dia sakit. Okay. Jadi, kebanyakan budak-budak yang ada autism ni, siapa yang kesan? Cikgu. Cikgu di tadika, okay, pengasuh nursery. Sebab dia dah ada maklumat mengenai autism ni. Lepas tu cikgu lah yang akan bagi tahu ibu bapa yang anak dia ni ada masalah. Sebab tu cikgu pun kena belajar juga pasal penyakit ni. Dan salah satu simptom kanak-kanak autism ni, dia suka ulang benda. Cikgu pernah jumpa seorang kanak-kanak yang autism tapi yang mild lah, yang sederhana. Dia ambil bola, dia baling dekat satu tempat tu. Masa tu cikgu tak tahu dia ada autism. Mak dia dah tahu, cikgu tak tahu. Lepas tu cikgu pun ambil lah balik bola tu. Cikgu pun bagi dekat budak tu. Budak tu pun ambil bola, dia pun pergi baling dekat tempat yang sama. 3 kali cikgu ulang benda tu. Okay, lepas tu cikgu pun macam terfikir, budak ni ada autism ke? Sebab salah satu ciri-ciri budak yang ada autism ni, dia repetitive behavior. Dia perbuatan yang berulang. Lepas tu barulah cikgu tahu sebenarnya budak tu betul ada autism. Okay. Kalau awak tengok budak-budak kecil ni, dia ada masalah nak berkomunikasi. Okay, kita cakap dia tak dengar. Kita cakap dia tak bagi perhatian. Okay, sehingga kan kita rasa benda tu tak normal. Okay, kita kena buat sesuatu lah, buat research lah sikit. Okay, cuba slow talk dengan parents tu. Kalau sikit-sikit biasalah budak-budak ni kan. Budak-budak kalau kita marah, kalau budak-budak yang normal, dia nakal, kita marah, dia diam sekejap. Tapi kalau budak autism ni, dia tak faham. Dia tak faham. Okay. Seterusnya kita tengok lumpuh otak. Lumpuh otak ataupun bahasa Inggeris kita panggil sebagai cerebral palsy. Cerebral palsy ni dia juga terjadi kepada kanak-kanak lah. Okay. Lumpuh otak berlaku disebabkan oleh kerosakan otak sebelum atau selepas kelahiran bayi. Kemungkinan juga berlaku semasa kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun. Masa dia kecil lagi lah. Okay. Penyakit ini menyebabkan kegagalan otak dan keupayaan motor pergerakan. Bila kita sebut motor, maksudnya dia melibatkan pergerakan lah, tangan ke, kaki ke, dia tak boleh nak bergerak secara normal. Okay. Dan penyakit ni juga dia tidak progresif. Okay. Dia tidak progresif, dia tidak semakin teruk. Okay, salah satu punca yang cikgu baca adalah mungkin masa di dalam kandungan tu,
darah tu tak betul-betul sampai kepada otak, tapi penyebab yang sebenarnya masih tidak diketahui. Okey. Kebanyakan penyakit-penyakit yang melibatkan sistem saraf yang melibatkan otak ni, punca dia masih tidak diketahui. Macam juga ni autism ni, punca penyakit masih tidak diketahui, tapi doktor selalunya akan cakap mungkin disebabkan oleh genetik lah ataupun faktor persekitaran. Tapi yang betul-betul confirm ataupun yang betul-betul penyumbang utama tu masih belum tahu. Sebab otak kita ni adalah satu organ yang sangat kompleks lah. Masih banyak lagi benda yang belum diterokai dalam otak kita ni. Okey. Jadi, untuk kanak-kanak yang ada lumpuh otak ataupun cerebral palsy ni, dia ada masalah dekat tulang belakang dia jugalah. Okay, dia tak boleh nak berjalan. Sebab tu kalau awak tengok ni, budak ni dia duduk atas wheelchair ataupun dia akan guna tongkat untuk berjalan. Okay. Sebab dia tak kuat. Motor pergerakan dia ni tidak boleh berfungsi dengan sempurna. Okay. Seterusnya kita tengok epilepsi. Siapa tahu epilepsi ni apa? Epilepsi, awak pernah dengar tak sawan? Pernah? Okey, kalau bahasa Melayunya kita panggil sawan lah, tapi in biology, in medical kita panggil dia epilepsi. Epilepsi, sawan. Dia samalah. Kalau cikgu sebut sawan, awak boleh bayang tak sawan ni macam mana? Boleh. Gana Zina, boleh buat? Tak boleh buat. Boleh. Pernah tengok. Siapa? Pernah tengok. Tak. Pernah tengok siapa. Pesakit. Orang terdekat dengan awak kau, saing kau tak tahu? Tak. Masa tu nak melawak. Orang terdekat, lepas tu sebelah tu kena sawan. Okey. Cikgu pernah ada dulu masa masa sekolah rendah. Kawan kan dia? Kawan cikgu kot? Kawan ke? Kira sekolah sekali lah, dia jiran dulu. Okay, dia ada epilepsi ni. Kalau untuk orang yang ada epilepsi ni, dia bukan sawan sekejap. Dia macam, mungkin kalau kita, contoh umur cikgu 24 tahun, cikgu pernah sawan sekali. Dia bukan dipanggil epilepsi lagi. Okay, mungkin kalau budak-budak, dia demam sehingga 40 darjah Celsius, okay, dia boleh sawan. Okay, tapi itu kita tak panggil epilepsi lagi. Okay, untuk pesakit yang ada epilepsi ni, dia memang sentiasa mengalami sawan. Mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, dia memang akan sentiasa ada sawan tu. Okay. Kejadian aktiviti tidak normal di bahagian tertentu otak menyebabkan sel-sel saraf mengeluarkan isyarat yang luar biasa. Okey, dari kata mudahnya, kita kan ada impuls saraf ataupun impuls elektrik di bahagian neuron kita. Tapi untuk orang yang ada penyakit epilepsi ni, dia macam ada litar pintas. Dia macam ada short circuit macam tu. Neuron dia ni tak boleh nak menghantar impuls dengan baik. Menyebabkan dia boleh jadi kejang tu. Dia jadi sawan tu. Seseorang yang mengalami epilepsi mungkin berkeadaan tidak sedar dan mengalami kekejangan otak. Dia nyetok lah. Kalau taing, dia ada simptom dia tu. Dan hari tu cikgu ada tengok dekat YouTube. Okay, ada seorang pesakit ni, dia share pengalaman dia ada penyakit ni lah. Dan salah satu simptom, bukan salah satu simptom, kiranya pesakit yang hadapi epilepsi ni, dia kadang-kadang dia boleh rasa, dia ada satu perasaan tu, dia tahu kejap lagi dia akan sawan. Dia boleh tahu. Dan selalunya kalau untuk kes yang seperti tu, selalunya pesakit ni dia dah tahulah, dia dah baring awal-awal siap. Okay, dia dah siap-siap baring. Kalau dia tak baring, nanti apabila dia kena sawan tu, dia boleh terhentak di kepala. Okay, dia boleh jatuh mengalami kecederaan. Okay, dia tak sedarlah masa dia sawan tu. Lepas tu, lepas habis sawan dia, beberapa minit tu dia kembali kepada normal balik.
Okey, dan epilepsi ni dia boleh dirawat lah. Okey, dia boleh dirawat, dia boleh sembuh. Kawan cikgu tu dia dah sembuh. Dia dah sembuh tapi dia jadi sangat pendiam pula. Dulu dia sangat aktif, sekarang ni dia jadi sangat pendiam. Okey. Okey. Okey, dalam slide ni tak ada satu. Dalam buku awak tu, tengok dalam buku awak muka surat 230 tu, dia ada satu lagi penyakit yang dinamakan sebagai ADHD. Nampak tak dalam buku awak tu ada ADHD kelas? Nampak? Okey, sekejap. Cikgu. Okey, dalam slide cikgu tu tak ada ADHD. Tapi dalam buku tu ada ADHD, jadi cikgu kena bagi tahulah. Okey, sebab dalam buku ada. ADHD ni, dia singkatan untuk Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kita panggil ADHD lah. Okey, senang nak ingat. Dari nama dia tu, hyperactivity, kita dah tahu budak ni, dia sangat aktif. Siapa-siapa ada adik kecil ataupun ada anak saudara tu dah tahulah budak ni dia memang aktif. Okey, dia memang panjat situ, panjat sini. Tapi untuk kanak-kanak yang ada ADHD ni, dia terlebih-lebih aktif. Tak reti penat. Lari situ, lari sini. Sehingga kita rasa, apa ni budak ni gini Ada something wrong. Jangan buat dia. Kebanyakan ibu bapa ni dia kata, biasalah budak-budak. Okay, biasalah budak-budak ni tengah membesar. Tapi kalau sehingga tidak normal, maksudnya ada something wrong. Okay, ada masalah di bahagian otak dia tu. Sama juga ADHD, dia sama dengan autism. Kebanyakannya cikgu tadika ataupun pengasuh nursery yang kesan. Okay. Awak kenal Sharifah Sakinah? Kenal? Azrina sorry je ni duk kenal je tak ada. Orang lain tak kenal. Aku ni artis ni. Tak tengok ko. Tengok TV. Oh, ni kau dengan Mak Saleh tu kan? Ya. Ni kau Mak Saleh tu kan. Sharifah Sakinah tu. Okay, Natasha kata kenal. Okay, Sharifah Sakinah tu. Kalau awak tengok temu bual dia yang baru ni. Siapa tengok dia temu bual dengan Pak Nil. Dia dedahkan yang dia ada ADHD. Tapi dalam kes dia, dia sedar yang dia ada ADHD tu lewat dah. Kiranya masa di sekolah ataupun kiranya masa dia besar baru dia tahu yang dia ada ADHD. Okay, dia tak ada pengetahuan lah. Orang zaman dulu dia tak ada knowledge sangat mengenai penyakit-penyakit yang melibatkan otak ni. Okay, jadi kalau kita sedar, kalau kita tahu anak saudara kita kalau siapa-siapa yang terdekat dengan kita ada ADHD, kita boleh dapatkan rawatan awal. Okey, rawatan tu macam mana? Okey, ADHD ni pun dia tak ada penawar lah, okey. Dia tak ada penawar tapi kita boleh bagi dia terapi. Okey, mungkin budak-budak ni dia akan diajar macam mana untuk bercakap sebab budak-budak yang ada ADHD ni pun dia lambat bercakap. Macam dalam video, kalau kamu tengok nanti dekat YouTube, Sharifah Sakinah tu dia bagi tahulah, okay, macam mana dia buat untuk dia normal lah. Nak kata normal tu tak, kiranya sebab dia kena hafal skrip untuk dia berlakon. Tapi pesakit yang ada ADHD ni dia tak boleh nak bagi tumpuan yang lama. Dia akan resah, dia aktif, dia tak boleh duduk satu tempat ni. Macam awak ni, awak tengok cikgu mengajar, awak boleh fokus. Sejam ni awak boleh fokus. Tapi kalau orang tu ada ADHD, dia tak boleh ni nak duduk macam ni. Dia tak boleh nak duduk macam ni. Jadi Sharifah Sakinah tu dia bagi tahu apa yang dia buat adalah sebelum dia hafal skrip ataupun sebelum dia start shooting untuk berlakon, dia akan exercise, dia akan berlari supaya badan dia tu penat. Supaya badan dia penat, jadi dia bolehlah duduk sekejap, boleh pay attention. Kalau tak, dia tak boleh nak duduk macam tu. Pesakit ADHD ni macam ni lah. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok kesan penyalahguna. Ya. Cikgu try cikgu buat slide ALS tu. ALS. Ni. Berapa? Tak okey. Tak okey. Kalau buku tek lah. Hok cikgu ambil slide ni. Okay. Cikgu buat. Thank you Azrina. Nasib baik awak oyak.
Okey. Okey, ni Azina yang ni. Nasib baik Azina perasan. Okey. Ni adalah untuk penyakit ADHD yang cikgu explain tadi. Patutlah tak ada. Okey. Ni adalah untuk penyakit ADHD. Okey. Dia hyperaktif dan dia tidak boleh memberi tumpuan dan mudah menjadi bosan. Jadi yang cikgu explain pasal Sharifah Sakinah tu, okey ni explanation dia. Dia ADHD. Untuk logarit, dia penyusutan sistem saraf. Okey, dalam buku teks awak tu, kemerosotan dan kematian neuron. Okey, untuk logarit ni, dia loss of muscle. Dia muscle dia tak boleh nak berfungsi. Jadi dia lebih kurang dengan cerebral palsy tadi. Okey, dia tak boleh nak gerakkan tangan, tak boleh nak gerakkan kaki. Jadi untuk kes logarit ni, baseball player yang cikgu bagi tahu tu dia dah tak boleh main baseball lah. Okey, sebab dia ada penyakit logarit ni. Okey, dia kemerosotan neuron. Neuron apa? Neuron motor. Sebab neuron motor yang akan menggerakkan tangan, yang menggerakkan kaki kita. Okey, thank you Azrina. Welcome. Okey, patutlah ADHD ni tak ada dalam slide ni. Dia tertindih. Okey. Seterusnya, okey. Tu berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 penyakit yang melibatkan sistem saraf. Yang melibatkan tulang belakang, yang melibatkan otak kita. Okey, sekarang ni kita tengok kesan penyalahgunaan dadah. Okey, dadah ni pun dia akan bagi efek kepada sistem saraf kita lah, kepada otak. Okey. Terdapat banyak jenis dadah yang digunakan untuk tujuan perubatan. Okey. Dalam perubatan pun kita guna juga dadah. Okey. Kata ada kat sini bagi contoh marijuana lah digunakan untuk mengurangkan rasa loya pesakit kanser selepas menjalani rawatan kemoterapi. Selepas dia kemo tu dia akan rasa loya. Jadi marijuana ni akan hilangkanlah rasa loya tu. Dalam kuantiti yang sedikit tak ada masalah. Tapi kalau kuantiti banyak, dia boleh melibatkan kesan sampingan yang lain lah yang buruk. Okey. Akan tetapi penyalahgunaan dadah selain daripada tujuan perubatan boleh menyebabkan kesan sampingan yang serius. Dan juga boleh membawa maut. Okey, penagih dadah ni boleh matilah. Okey. Kita tengok kat sini antara kesan penyalahgunaan dadah, okey, terhadap penagih. Okey, pertama sekali nama pun penagih dadah jadi dia menyebabkan ketagihan. Okey. Ketagihan yang menyebabkan gejala sarak. Okey. Gejala sarak. Cikgu, gejala sarak ni apa? Gejala sarak ni, okey, kalau bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai withdrawal syndrome. Okey. Withdrawal syndrome ni maksudnya kalau dia tak dapat dadah lah. Kalau dia tak dapat dadah, dia akan jadi menggeletar, okay? Dia getar, dia akan berpeluh, dia akan muntah kalau dia tak dapat dadah. Kalau penagih dadah, okay, dia nak berhenti dadah, lama dia tak dapat dadah tu dia akan dapat gejala sarak ni, withdrawal syndrome, dia akan menggeletar. Sebab itulah kebanyakan penagih dadah ni dia tak dapat nak berhenti, dia tak tahan. Dia tak tahan lah kalau dia dapat simptom-simptom yang macam ni. Okay. Kita tengok bahan, okey. Dadah ni ada beberapa jenis kat sini dalam buku teks awak tu, okey. Kita tengok sepintas lalu sahaja yang berkaitan dengan dadah ni. Okey. Dadah ni, okey, pertama sekali dia bagi contoh dekat sini, dadah perangsang. Okey, dadah perangsang ni, nama dia pun perangsang, stimulan. Dia meningkatkan aktiviti dalam sistem saraf pusat. Okay, dia tingkatkan aktiviti melebihi paras normal. Jadi apabila dia meningkatkan aktiviti, tengok ni, penggunaan secara berlebihan menyebabkan keadaan seronok. Keadaan seronok. Dia jadi gembira, dia jadi happy, dia jadi bercakap banyak sebab sistem saraf dia ni dah ditingkatkan. Okay, tapi dia bersifat sementara lah. Apabila dia tak dapat dadah tu, dia dah kembali kepada diri yang sebelum ni. Dan dia diikuti side effect dia akan dapat kemurungan. Kalau awak tengok gerak khas tu, okay, dia pergi kelab
Pergi kelab malam, ada aktiviti pengedaran dadah. Okay, orang pun gunalah pil-pil khayal gitu. Okay, orang guna perangsang ni. Okay, dia kalau dia makan dadah perangsang ni, dia akan jadi hyper. Okay, dia boleh menari dekat kelab. Okay, dia guna dadah perangsang ni. Okay. Tapi kalau berlebihan, dia boleh menyebabkan agresif jugalah. Dia boleh mencederakan orang. Okay. Kedua, kita ada dadah penenang. Okey, kalau dadah perangsang, dia meningkatkan aktiviti sistem saraf kelas. Tapi kalau dadah penenang, dia melambatkan. Dia melambatkan penghantaran impuls saraf. Tapi kalau ambil secara banyak, dia boleh jadi depression lah pula. Kalau dalam keadaan sikit, dia boleh menenangkan fikiran. Kalau pesakit-pesakit yang agresif, okay, doktor boleh bagi ni dadah penenang, okay, untuk menenangkan fikiran tu, nak bagi dia stable. Tapi kalau penagih dadah ni dia ambil dadah penenang dengan banyak, dia boleh melambatkan keupayaan badan dia untuk bertindak balas lah, okay. Dia jadi slow, tak khabar gitu. Dia kalau lama-lama dia boleh menurunkan tekanan darah. Okey, boleh melambatkan pernafasan sebab tenang laju. Okey, penghantaran impuls dia tu jadi slow. Okey. Seterusnya kita ada juga dadah khayalan. Okey, dadah khayalan ni dia menyebabkan pengambil tu berhalusinasi. Berhalusinasi. Dan dia dapat melegakan kesakitan dan kegelisahan. Dia tak rasa sakit kalau dia ambil dadah ni. Okey. Dan juga dadah narkotik lah yang kita selalu dengar. Dan dia dapat melambatkan fungsi normal otak. Dia tak boleh nak berfikir secara jelas. Dia tak boleh nak bezakan baik dan buruk. Okey. Dan last sekali dalam buku teks awak tu, dia bagi contoh juga alkohol. Okey, alkohol dia akan mengganggu koordinasi dan pemikiran. Kita tak boleh nak berfikir secara waras lah. Okey, dan dia juga melambatkan pemindahan impuls saraf. Okey, sama dengan dadah penenang ni. Okey, kesan. Sebab tu kita orang Islam tak boleh ni nak minum arak. Okey, ada kesan buruk dia. Ada sebab lah kenapa kita diharamkan. Okey, jadi untuk kelas hari ni, cikgu cover sampai subtopik isu kesihatan sahaja. Ada soalan ke? Cikgu, Ya? nak tanya. Autism tu ke? Ya, autism. Dia Mana? boleh detect masa kandungnya lagi. Boleh detect masa kandungnya lagi, betul. Ganak kan dia boleh detect aku. Your scan otak. Selalunya gitulah. Dia akan tengok aktiviti sebab otak kita ni kan ada impuls. Jadi dia ada alat lah yang boleh detect penghantaran, nak kata penghantaran impuls tu juga dia boleh detect electrical charge gitulah. Kiranya kalau tak normal tu maksudnya ada something wrong lah dengan baby dalam kandungan tu. Kiranya kita boleh tahu sebelum lahir lagi anak kita tu ada masalah. Lepas tu doktor akhir macam doktor koyak doktor tak ada ega pula. Susah kot tu Doktor suruh ke apa? Tak tahulah. Cikgu tak pasti waktu tu, tak boleh nak oyak. Cikgu tak pernah alami lah pula benda tu. Okay. Pasal ada selagi soalan. Hmm. Kalau gila tak, dia dikira penyakit juga. Dia penyakit yang melibatkan sistem saraf jugalah otak. Sebab bukanlah kebanyakan. Kalau penagih dadah, lama-lama pun dia boleh jadi gila. Sebab dadah tu dia akan efek kita punya neuron saraf dalam otak. Dia penyakit saraf jugalah. Okay. Okey, ada lagi soalan? Cikgu ada kuis ni nak bagi ni. Ada soalan lagi? Okey, siapa ada soalan cepat? Cikgu bagi masa seminit untuk tanya. Okey, tak ada soalan Cikgu memang sengaja tak nak masuk yang next subtopik tu sebab next subtopik tu dia dah masuk sistem endokrin.
Okay, sekarang kita belajar mengenai sistem saraf. Okay, jadi sistem endokrin yang next subtopik tu kita akan tengok next week lah. Cikgu lupa ayat. Next week mungkin Cikgu Nik Noraida akan masuk lah sebab dia nak tengok cikgu mengajar. Boleh tak Cikgu nak awak semua bagi kerjasama? Boleh. Boleh ke orang lain? Boleh ke orang lain bagi kerjasama? Lah sore je nak bagi kerjasama ke cikgu. Boleh cikgu. Okey, makasih. Okey. Tu cikgu bagi dekat grup kelas awak tu, okey, link Google Form tu, okey. Mengenai subtopik 12.5 sahaja, ada 10 soalan je. Okey, tolong jawab. Ada lagi masa 7 minit ni. Okey, tolong jawab. Google Form tu ada password. Okey, password dia 1, 2, 3. Password dia 1, 2, 3. Kalau awak salah masuk password, tak boleh buka Google Form tu. Okey, dapat tak link dekat grup tu kelas? Dapat. Dapat. Okay, thank you. Jadi kelas kita hari ni sampai di sini sahaja. Okay, sila jawab soalan tu. Okay, 10 minit je jawab soalan tu. Ada 10 soalan. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih Azlina. cikgu. Terima Okay, kasih terima cikgu. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.